warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Hadis yang ke 199 daripada bab tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke 36 daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nama hatta nafaqa. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sehingga mengeluarkan hembusan angin. Nabi kalau tidur, Nabi kadang-kadang berbunyi. Tapi disebut wa kana idza nama nafaqa. Jadi bila Nabi tidur maka akan berdengkur halus bunyi. Jadi akan bunyi keluar angin daripada mulut ketika tidur. Ini bermakna tidur yang sungguh-sungguh tidur. Jadi bunyi gitu. Bunyi itu ada. Jadi bermaksud kata ulama, tidur yang begini tidaklah mazmum, tidaklah dicela. Kalau tidak tidur bunyi sikit, kalau kata kita tidur, tidak. Ada orang yang kalau tidur berdengkok kuat sungguh, waktu yang ganggu orang. Nabi tidak tidur gitulah. Ada kes cerai, minta cerai dengan lelaki 30 tahun dah kahwin. Kes lelaki kuat berdengkok. Hak tu 30 tahun dah kahwin, tapi lepas 30 tahun baru nak minta cerai. Tak tahan, dia kata sebab kuat berdengkur. Kan kuat berdengkur sebenarnya nak orang lain. Buat alasan Pak Long tu kuat berdengkok. Macam-macam nak kes cerai di Malaysia ni. Kalau tengok balik, adik ipar saya cerita, kes cerai di Malaysia saja lebih kurang 75% berkaitan dengan kes-kes yang kecil. Masalah kecil-kecil sangat. Masalah ubat gigi Colgate pun ada. Ubat gigi Colgate. Dia kata suami dia jenis, dia kata saya tak puas hati minta nak cerai dengan suami saya. Kenapa? Kerana suami saya kalau dia berus gigi, dia akan picit kat tengah. Ubat gigi tu dia picit tengah. Saya suka picit bawah. Dia picit bawah. Orang perempuan kan dia suka elok gitu. Jadi dia picit bawah tengah elok lah, macam baru beli. Hak lelaki pula main-main masuk bilik air, tekan tengah tu. Jadi bila bini masuk balik tengah-tengah, nampak macam dengan bengkok-bengkok pada Colgate tu, minta cerai. Ni bukan cerita bohong, cerita betul. Orang Kuala Lumpur macam-macam. Orang suruh main mengaji malah kan. Dah kali jenis benda-benda gitu pun jadi kes. Jadi kes nak buat jadi cerita. La ilaha illallah. Hak minta cerai kepada bini, bini minta cerai kepada bini pula. Bini minta cerai kes apa? Kes dia kata selama 17 tahun kahwin, suami dia ni kalau balik kerja, seluar dalam tu lempak atas. Dia buka-buka seluar dalam tu, lempak atas sofa. Lempak kat ruang tamu. Tu dia. Suami tu pun jagalah, sama adab kita walaupun kahwin lama dengan isteri kita tu, jaga adab. Kita ni kena jaga adab lah. Gitu. Sebab tak ada adab, suami tidak ada adab, isteri pun tak sabar. Akhirnya minta cerai. 17 tahun lah. Dia 17 tahun tu boleh tahan. Laki lempak sepeda. Lepas 17 tahun tak sabar pula dah. Alasannya tu, alasan. Tu kata doa banyak-banyak pada Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala jaga yang baik. Ni Nabi tidur dalam keadaan berdengkur yang halus. Berdengkur juga, tapi sikit saja. Fa'atahu Bilalun fa'adhanahu bis-salati faqama wa shalla wa lam yatawadda. Bila Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu datang pada baginda Nabi SAW, dan Sayyidina Bilal minta izin kepada Sayyidina Rasul untuk mengalunkan azan, untuk nak memandangkan azan. Jadi Sayyidina Bilal akan datang duduk di tepi bilik Nabi SAW. Rumah Rasulullah kan hampir dengan masjid Nabi. Jadi Sayyidina Bilal akan duduk di sebelah, kemudian akan buat isyarat. Sama dengan bercakap, as-salatus salah. Apa itu? Semayang dekat dah. Barulah
Seolah bila dengar daripada Nabi SAW bagi izin, kata Nabi Bilal akan azan. Dia kalau dalam fiqh, ni sebab adab dengan Rasulullah SAW. Kalau dalam ilmu fiqh, kalau kita mengaji, azan adalah milik kepada Bilal. Azan ni milik kepada Bilal. Maksudnya bukan Sayyidina Bilal, ni Tok Bilal. Muazzin, tukang muazzin tu, tukang azan, hak dia adalah pada azan. Sebab tu kalau tok guru tengah duk mengajar, tiba-tiba ada muazzin yang murattib, hak murattab dah, dia memang dibayar gaji untuk azan, maka dia boleh ada hak untuk minta pada orang yang mengajar tu untuk berhenti sekejap untuk dia nak azan. Boleh, tak nak masalah. Dia boleh minta izin, saat kata saya nak azan. Nah, sebab memang adat dia tempat tadi mengajar boleh banyak mana pun tak apa, tapi tanya azan akan azan. Maka apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, guru-guru kena fahamlah benda tu. Bila selepas azan, sambung baliklah, tak masalah apa pun. Tu kerana apa? Kerana tu hak bagi muazzin. Tapi iqamah itu hak bagi imam. Ni kena ingat. Tok Bilal tak boleh duk pi iqamah lagi tak tanya tok imam. Ni Tok Bilal tak tanya dah Tok Imam. Tok Imam duduk dalam jamban lagi. Tok Bilal hentam dah, qomat dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai tak dan Tok Bilal. Tok Imam tak dan. Tak dan basuh. Memang jadi Tok Imam tu. Alhamdulillah. Jadi azan hak bagi Bilal, qomat hak bagi imam. Jadi Tok Bilal selepas mana azan, dia kena tengok Tok Imam. Tok Imam bagi izin ke tak? Kata imam, ya, sila. Baru boleh qomat. Tok Bilal tak kata, Tok Imam tak kata apa, terus duduk gatai qomat. Ni hukum fiqh. Kena ikutlah. Kalau tengok masjid-masjid besar, kadang dia ada Tok Imam duduk dalam bilik. Tok Imam bila nak keluar, dia akan lampu, ada lampu hijau kat depan. Lampu hijau, Tok Bilal pun faham dah, kata kena qomat. Maka bila Tok Bilal qomat, habis qomat, Tok Imam tengok duduk depan lah. Duduk kat depan, tempat saf. Gitu. Boleh tak? Faqama wa shalla wa lam yatawadda. Maka bila Sayyidina Bilal minta izin kepada Rasulullah untuk masuknya waktu solat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur dan solat dalam keadaan tidak berwuduk semula. Nabi terus bangun, kemudian Nabi terus menunaikan solat tanpa berwuduk. Ini khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususiat Rasulullah, tidak perlu kalau selepas bangun tidur, walaupun tidur yang tidak tetap punggung. Kita dalam mazhab Syafi'i, tidur yang tetap punggung sahaja yang tidak membatalkan wuduk. Maksudnya orang yang tidur dalam keadaan duduk. Kalau tidur melentang, memanglah nama pun melentang, punggung duduk ke atas, perut duduk ke bawah, punggung atas, maka yang tu sudah jelas lah memang tak tetap punggung. Kalau tidur menerak, tidur melentang, itu tidur melentang. Tidur menerak pun punggung ke atas, tidur menerak lagilah. Tidur melentang pun tidak dikira sebagai tetap punggung, maka akan batal wuduk. Jadi mazhab Syafi'i batal wuduk disebabkan tidur, disebabkan tidur yang tidak tetap punggung. Mazhab Maliki tidur saja terus batal wuduk. Nama kata tidur. Apa beza tidur dengan mengantuk? Mengantuk ni kalau dengar suara orang bercakap, dia akan dengar, cuma dia tak faham, dia kira mengantuk. Pada mata itu, tapi dengar orang nak menyembang, sembang. Tapi bila orang tanya balik sembang apa, tahu, tak faham apa. Sebab apa? Sebab dia kira mengantuk. Dia tidak tidur lagi tu. Tidur, antara tanda-tanda tidur adalah mimpi. Memang tidur tu. Dia tanya, Ustaz, saya ni tak pasti saya tidur ke tidak, tapi saya ternampak dalam tidur tu, nampak bakal isteri saya nanti. Elok tu tidur tu. Dia tidur. Baik. Sebab tu orang yang tidur ketika mana solat subuh, dia bangun tahajud, qiyamul lail apa semua kali, pada yang subuh, Tok Imam dah bangun pada rakaat kedua, dia tak bangun-bangun, sujud. Lama sungguh sujud dia. Sampai Tok Imam dah duduk tasyahud akhir dah, dia tak bangun lagi. Relax sujud lagi. Tok Imam dah salam, baru dia buat bangun. Bangun-bangun duduk terus antara dua sujud. Terus tasyahud akhir sekali dengan Tok Imam. Ada dia satu rakaat lagi. Sah tak mayang dia? Kerana dia tidur tadi tak sah terus. Kenapa tak sah? Kerana punggung dia tidak tetap. Kerana dia tidur dalam keadaan sujud. Jadi punggung terbuka je lah waktu tu. Punggung terbuka lah, walaupun tidak terbuka kain tu. Faham lah no? Silap faham tak? Baik.
Jadi Nabi bangun dalam keadaan tidak berwuduk. Ini khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah kata apa? Nahnu ma'asyirul anbiya tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna. Kami para nabi, mata kami tidur, tapi hati kami tidak tidur. Hati Nabi tidak tidur. Sebab tu Nabi SAW kata tidak perlu wuduk bagi para nabi. Nabi SAW tidak perlu wuduk bagi dia. Baik. Ini khususiat Nabi lah, bukan kita lah. Dan cerita ni ada panjang lagi ni. Kisah lepas ni ada panjang lagi, akan disebut dalam kitab Babul Ibadah, kitab cara ibadat Rasulullah SAW. Hadis yang seterusnya, Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, bila mana hendak berbaring di tempat tidur, Rasulullah akan berdoa. Qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Segala puji bagi Allah yang telah beri makan kepada kami, beri minum kepada kami. Kenapa nak tidur baca doa makan minum? Karena ulama kata ini adalah salah satu daripada nikmat Allah Ta'ala. Lepas tu kita bersyukur. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi, dia ada kaitan. Makan, minum, tidur, ada kaitan. Sebab bila dah kenyang, bila dah rasa hilang dahaga, maka kita rasa nak tidur. Lepas tu kita sebut. Maka tu antara sebab kenapa Nabi doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Karena tidur ini adalah juga berkaitan dengan makan dan minum. Boleh. Kemudian disebut wa kafana wa awana, yang telah beri kecukupan kepada kami dan beri tempat bernaung kepada kami. Dan kemudian bila disebut oleh Nabi SAW, Nabi kata apa? Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Berapa ramai orang yang tidak memiliki pencukup dan pelindung. Kenapa Nabi SAW sebutkan yang terakhir tu, fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya? Karena ini adalah nikmat yang ditambah, nikmat tambahan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang. Makan dan minum, biasanya orang akan ada rezekinya di sisi Allah Ta'ala. Tapi nikmat tempat tidur, nikmat tambahan yang Allah Ta'ala bagi kepada seorang. Ada orang yang rumahnya besar, Allah Ta'ala bagi rumah dia luas, lapang. Ada orang yang tidak ada cukup tempat untuk nak tidur. Ada orang yang elok tempat tidur dia, ada orang yang tidak elok tempat tidur dia. Jadi masing-masing elok apa ni. Sebab tu Nabi SAW khususkan doa ini. Tapi rumah yang terbaik adalah rumah yang mana bukannya besar, tapi rumah yang luas dengan zikrullah, yang luas dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Baru rumah tu dikira luas. Rumah luas pi macam mana pun, tapi kalau tidak ada zikir kepada Allah Ta'ala, tidak ada selawat pada Nabi SAW dalam rumah, maka rumah tu akan rasa sempit. Orang yang duduk dalam rumah tu akan rasa sempit dada. Dia tidak tenang dan dia akan rasa selalu gerut. Tidur tak cukup, tidur tak apa nak jelas, tak apa nak jerak tidur. Kerana apa? Kerana fikir tentang harta dan sebagainya. Tapi orang yang kadang-kadang kita nampak miskin tapi jiwa dia kaya. Jadi kaya ni tidak mesti dengan tengok kepada kewangan dia, dan juga dengan kereta besar dia, dan juga dengan rumah dia yang sakat. Tak. Tengok dengan kaya jiwa seseorang tersebut. Walaupun miskin tapi jiwanya kaya. Ramai wali-wali Allah Ta'ala yang begitu. Hadis yang seterusnya, Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza arrasa bilailin taja'a ala shiqqihi al-ayman. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk beristirahat dalam musafir, dipanggil arrasa. Arrasa ni maksudnya berehat pada tengah malam. Sebab tu dipanggil walimatul urs. Boleh baca dua orang, walimatul urs dengan ra' tu disukunkan, ataupun walimatul urus, ra' tu didhammahkan pun boleh. Dan tulis dekat kad kahwin tu, walimatul urs. Kenapa dipanggil walimatul urs? Dipanggil arusah, dipanggil. Arusah ni pengantin baru. Dimaksudkan dengan arus itu adalah orang yang tidur pada tengahan malam. Biasanya pengantin ni tengah malam baru depa nak temu. Sebab apa? Sebab jumpa dengan orang ramai dulu. Tu tengah malam lagi baru nak tidur. Tu dipanggil arrasa, panggil arusah. Arais, jamak kepada arusah. Baik, Nabi SAW bila mana berhenti untuk beristirahat pada musafirnya, bilailin ittaja'a ala shiqqihi al-ayman, baginda Nabi akan berbaring mengiring ke atas lambung kanan. Nabi akan baring lambung kanan. Sebelah ni. Wa idza arrasa qubaila as-subhi
nasaba zira'ahu wa wada'a ra'sahu 'ala kaffihi. Apabila baginda berehat dalam musafirnya menjelang subuh, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan menegakkan lengannya dan meletakkan kepala di atas tapak tangannya. Hal ini kata ulama bukan khusus untuk musafir saja, untuk semua keadaan. Kalau kita datang ke masjid awal, kemudian kita selepas mana menunaikan solat sunat rawatib subuh, kan, fajar, sebelum sembahyang subuh, selepas kata tu imam Tok Bilal azan, kita sembahyang 2 rakaat, sementara nak tunggu Tok Bilal qamat. Kalau di Mesir 20 minit selepas tu baru qamat. 20 minit dia bagi tunggu ramai dulu. Nah, kalau sini berapa minit? Tak tentu. Tak tentu, ikut sukalah. Tengok ramai orang qamat. Jadi sementara nak tunggu tu imam qamat, Tok Bilal qamat, maka disunatkan, ini antara sunnah yang telah mati, sunnah yang tidak diamalkan, berbaring sebentar sebelum solat subuh. Bukan tidur, baring saya. Baring macam mana? Baring mengiring sebelah kanan, kemudian tangan dipacakkan. Baju lengan besar ya. Baju ni sunnah lah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah para ulama. Ni baju ni zaujah saya yang buat. Zaujah saya ni kira perfect lah. Baju pun dia buat, semua dia buat. Jadi payahlah nak nombor 2, nombor 3. Baik. Jadi apa ni? Kata ulama, "Azimu amaimakum wa wassi'u akmamakum." Luas besarkan serban kamu dan luaskan lengan baju kamu. Antara mazhar ulama dan juga mazhar talibul ilm, penuntut ilmu dan juga ulama, elok diluaskan lengan baju. Ini apa dia? Baju Sudan, Arab Sudan. Dan juga Sayyidina Abi Hurairah juga berbaju macam ni. Kerana tu Sayyidina Abi Hurairah boleh masukkan kucing dalam lengan baju dia. Bukan lengan baju kita. Lengan baju orang Melayu, masuk kucing, rengang dengan kucing tu. Tak ada orang masuk kepala kucing. Dia kata gila apa Pak Long ni. Nak tiru sunnah Abi Hurairah tapi tak okey. Ni sunnah Abi Hurairah, baju dia lengan macam ni. Sebab tu dia boleh masuk kucing dalam ni. Dia sembunyi kucing, bawa pergi jumpa Rasulullah SAW. Ni lengan luar. Baik. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi kalau nak tidur pada waktu pagi tu macam mana? Tak tangan macam ni. Ya. Berbaring, mengiring, tak tangan, tidur. Baik. Macam Tok Kong tu. Tok Kong Buddha. Macam Tok Kong Buddha duk. Gitu tu. Duk gitu. Tidur sebentar. Hak ni sunnah yang mati lah. Karena kalau kita buat di tempat yang orang tak tahu sunnah ni, maka orang akan kata, apa? Tak cukup-cukup tidur. Tengok. Kat rumah pun tidur, kat masjid pun nak tidur lagi. Sunnah Rasulullah kan. Bukan dia tidur, dia baring sebentar. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW sebelum daripada azan, sebelum daripada qamat. Sunat buat gitu nah. Sunat buat gitu. Ni bakat baring lah. Dan surah Al-Mustaqim. Tak buat saya, tak apa, saya baring dalam bilik tu. Orang tak tengok. Kakak nak qamat baru saya main. Jadi baring dalam bilik tak ada masalah. Di sini pun boleh tak ada masalah. Kalau baring-baring kot luar tu. Kalau dapat sunnah, baring sat pun tak apa dah untuk ambil sunnah. Korang pernah beramai sekali dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebab ni antara sunnah yang telah mati. Kata ulama, kata Nabi SAW, siapa yang menghidupkan sunnahku pada akhir zaman, maka dia seolah mendapat pahala syahid. Menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ni salah satu sunnah yang telah mati. Ni kata Syekh Yusri, kena tulis kitab ni, sunnah apa yang telah ditinggalkan oleh masyarakat. Antaranya ini. Kenapa? Karena bila masyarakat tengok, dia akan rasa benda ni benda yang gharib, benda yang pelik. Apa pergi tidur dalam macam tu? Apa pergi duduk baring dalam masjid macam tu? Tak pelik benda ni kalau orang ni mengerti tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh buat apa ni?